Okeylah Datuk, Encik Razak. Saya minta diri dulu. Ada urusan ofis yang perlu saya settlekan. Ya. Nanti kalau ada apa-apa perkembangan, Datuk informlah kat saya. InsyaAllah. Terima kasih kerana datang. Bawa kita dialog. Ya. Sekejap Hello Damia, kenapa ni? Real, I ni. I dekat butik Tengku Mami. Mami kita dah pingsan. Mami pengsan? Macam mana Mami boleh pengsan ni? I tak tahu. I tengah sembang dengan my mum. Lepas tu tahu-tahu dia pingsan dah. Tak apa. You tunggu sana, nanti I sampai. Betul? You datang sekarang? I'll wait for you, okay? Okay, bye. I knew it. Zaril, Damia telefon. Mami saya pengsan. Hah? Mami saya pengsan. Pingsan? Saya minta diri dulu. Ya. Damia, Izaril cakap apa? Izaril is coming. Memang patut pun dia datang. Yang pingsan tu mami dia kan? Mama, ya Mama nak marah sangat kenapa? Ni, Mama cakap apa dekat Tengku Mami tu sampai dia pingsan-pingsan? Mama cakaplah yang Damia mengandung. Sepatutnya mama yang pingsan, ini dia pula yang pingsan. Minta maaf, Cik. Buat kecemasan tak dengar akan masuk. Nanti kalau ada apa-apa maklumat, kami akan maklumkan. Tunggu sini, di sini ya. Macam mana Mami boleh pingsan? Datin, Damia. I tak tahu. Real, I masuk-masuk je butik. Dah. Ini semua berpunca daripada engkau. Kalau takkan engkau, semua ni takkan terjadi. Apa salah saya? Tak payah nak buat diri kau macam tak bersalah. Kau dah malukan anak aku. Sekarang ni aku nak tanya kau, bila kau nak nikah dengan anak aku? Jangan nak mengelak ya. Kalau pasal tu saya minta maaf. Senangnya minta maaf macam tu je. Kau dah buat salah macam ni, engkau boleh minta maaf macam tu je. Kenapa? Asal kau tak beritahu belum ke? Asal kau tak beritahu yang lelaki dia tu memang tak pedulikan dia pun? Benar betul lah tu. Kejap kan suami nak datang. Yang kau nak pergi cerita semua benda ke orang, kenapa? Ni apa pesan kau diam? Cakaplah. Kau dah buat anak aku terhina macam ni, kau boleh biar macam tu je. Bila kau nak nikah dengan dia, aku pantang lah dapat lelaki macam ni. Janganlah macam tu. Mak, kita kat hospital. Lepas lah. Kau kena ingat kau kena bertanggungjawab. Kalau tak, aku akan buat report polis. Kau kena nikah dengan dia. Dahlah, Mak. Dah apa hal lu? Orang gila lepas wipe ke apa? Itulah, tak hormat langsung lah dekat hospital bising-bising macam ni. Cik, kalau nak tengok bayi sekarang boleh. Tapi tak dibenarkan lama ya. Okey. Jom kat saya. Jom. Kejap. Baby dulu. Kau sibuk ke?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak jawab pun tadi. Dia tengah kerja kan. Bang, abang nak ke mana pula ni? Aku nak keluar kejap lagi berazak. Tak payahlah jumpa Razak tu, bang. Abang kan belum berapa sihat lagi. Tunggulah sihat betul-betul. Aku dah sihat lah. Kamu janganlah risau. Aku bukan nak buat apa-apa pun. Jumpa dia aja. Kan sudah cakap, tak payahlah jumpa dia. Tak apa. Aku pergi dulu. Ya, bang. Bawa motor tu elok-elok, bang. Yelah. Akan tetap terjadi. Pak Usu. Sorry lah buat Pak Usu tunggu lama tadi kat luar pagar. Saya terpaksa pergi hospital. Mami tak berapa sihat. Oh. Macam mana keadaan Mami? Okey. Alhamdulillah okey. Tak adalah. Pak Usu tak tunggu lama pun kat luar. Sepatutnya Pak Usu yang patut minta maaf. Sebab datang sini mengganggu korang dorang je. Janganlah cakap macam tu. Pak Usu tak ganggu pun. Lagipun Pak Usu kan dah lama tak datang sini. Saya yang ajak Pak Usu datang sini kan. Jana. Jana. Kenapa dengan awak ni? Ada masalah kat office ke? Tak. Saya tak pergi office pun. Awak tak pergi office? Habis tu awak pergi mana? Saya pergi hospital. Kak Mina dah bersalin tau. Saya dengan Wanda yang temankan. Alhamdulillah. Dia dah dapat baby dah. Ini yang buatkan saya pun tak sabar nak ada baby. Abang nak Tini sediakan makan tak? Abang! Mana pula laki aku ni? Tadi panggil, tak tahu je. Abang, abang dengar tak Tini panggil ni? Ha? Nak makan ke tidak? Mana pula pergi orang tu ni? Orang tanya nak makan ke tidak, kau nak makan, Tini nak sediakan. Jawablah, abang. Abang! Asal mari terbuka? Mana dia? Duit tak hilang. Lepas tu dia ambil apa?
Ya Allah. Maaf, saya tak sengaja nak kejutkan Jana. Pak Su nak basuh pinggan. Tak apalah Ustaz. Saya bersihkan. Tak apa Pak Su, boleh basuh sini. Tak apalah Ustaz, kan tamu biar saya cucikan ya. Kalau macam tu Pak Su basuh tangan je lah. Mami tak payahlah fikir sangat. Mungkin Mami terlampau stres. Yang Mami pengsan tadi tu. Aril, macam mana Mami tak fikir? Aril tu kan buat perangai bukan-bukan. Takkan Mami nak diam aja. Hei Aril, tolonglah. Kali ni Aril kena ikut apa yang Mami minta. Boleh tak? Mami dah malu Aril nak berdepan dengan orang semua. Habis tu Mami nak Aril buat macam mana lagi? Aril pun tahu kan apa Mami nak. Mami nak Aril kahwin dengan Damia. Damia tu tunang Aril. Sampai bila Aril nak biarkan dia macam tu? Aril kan dah nikah, Mami. Lagipun, takkan si Damia tu nak terima Jana jadi mandu dia? Hei! Aril cakap apa ni? Apa Aril kata? Aril dengar sini ya. Sepatutnya soalan itu Aril kena tanya bini Aril tau. Sebab dia rampas Aril daripada Damia. Alah, susah-susah sangat. Cerai je dia tu. Sebab Mami sampai bila-bila pun tak akan terima dia sebagai menantu. Tahu tak? Aril! Dia letak ni telefon. Betul lah, budak. Aril? Pak Usu tak tidur lagi? Tiba-tiba rasa haus. Tu yang ambil air kat dapur. Aril okey tak ni? Okey. Tak apalah, Pak Su ni atas dulu rehat. Aril okey ke tak ni? Okey. Pak Usu. Kenapa dia? Pak Usu nak pergi mana ni? Nak masuk bilik tidur. Ini kan bukan bilik Pak Usu. Bilik Pak Usu kan kat sini. Ya Allah, Pak Usu lupa ni. Pak Su lupa je lah. Isi kamu boleh cakap juga. Tapi ini bilik apa ni? Ini bilik bacaan. Saya sendiri pun lupa. Tengok. Kalau macam tu, nanti kalau Pak Su bosan, Pak Su bolehlah masuk bilik ni baca buku. Takut. Sebab buku-buku dalam ni pun semua buku-buku lama. Buku-buku tak up to date. Tak apa, Pak Su tak kisah kalau buku lama ke apa, Pak Su boleh baca juga. Jangan. Tak boleh. Tak boleh? Susah nak cakap tapi memang tak boleh. Saya rasa Pak Usu ni mengantuk ni. Pak Su masuk dululah. Pak Usu tidurlah dulu. Lagipun bilik dia berkunci, kunci pun saya tak tahu letak kat mana. Kan? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Buku bacaan. Alhamdulillah. Dia dengar ke? Dah tidur dah. Agak-agak berapa lama Ustaz duduk sini? Nanti kalau Ustaz beritahu abang dan mak aku dah kahwin, boleh ke dia terima? Kalau satu kampung tahu yang aku ni dah kahwin senyap, mesti dia mengata. Ya Allah, aku kesian kat mak abah aku. Jana? Ustaz, jomlah kita makan sama-sama kat bawah. Jomlah. Sebentar sekali. Cepat kat bawah, Hari cakap bilik ni bilik bacaan. Kenapa Jana keluar dari bilik ni? Takkan pagi dia baca buku? Dah sedar. Nak saya tolong apa? Ini abang sampai. Semalam. Itulah. Saja tak nak ganggu awak. Nak apa-apa? Nak minta tandas ke? Nak air ke? Nak air. Nak air. Tengok anak kita. Dah tengok dah semalam. Comel. Macam awak kan? Sebenarnya kawan sekerja awak tu ada telefon saya yang mengatakan awak nak bersalin di hospital. Siapa entah nama dia? Nurjana. Bang. Semalam dia teman saya. Lewat jugalah dia balik. Dia tak ada hajat nak datang melawat awak lagi ke? Tak tahu lah dia. Tak apalah, saya tak kisah. Semalam dia teman saya kan. Agaknya hari ni dia sibuk kot kat pejabat. Awak kena banyak berpantang. Biasalah, kita kan orang Melayu. Jangan makan benda sejuk. Ikut cakap doktor, tu ada ubat kan, nanti makanlah. Bukan apa abang saya dengan isteri abang ni. Gimana? Abang ada benda nak cakap ni. Nak cakap apa bang? Jana nak masuk dalam, tolong mak jap. Kejap. Abang nak cakap pasal masa depan kita, perkahwinan kita. Nak bincang apa lagi bang? Abang dah bincang Abah kan? Dah. Mana yang terbaik untuk Jana? Jana ikut je. Jadi Jana setujulah jadi isteri abang. Yes.
abang suka Jana daripada zaman kita sekolah lagi. Memanglah abang senior daripada Jana. Tapi abang suka sangat-sangat. Cuma sekarang dah abang ada self-confident, keyakinan diri untuk memberitahu isi hati abang. Betapa abang betul-betul cintakan Jana. Awak ni kenapa? Tak sihat ke apa ni? Taklah. Okey je. Awak? Berapa lama Ustaz tinggal kat rumah awak? Ustaz? Tak. Maksud saya bakso awak. Oh. Entah. Saya pun tak tahu sampai bila. Tapi biarlah kalau dia nak lama pun kat situ. Kenapa Pak Su datang KL? Dia cakap dia bercuti. Lagipun dia dah lama dah tak datang KL. Sejak dia bertunang dulu. Pak Su pernah bertunang? Tapi dah lama dah. Tak silap saya... daripada zaman saya sekolah lagi. Habis tu dia tak ada terfikir nak cari pengganti yang lain ke? Itu saya tak tahu. Tapi saya tengok Pak Usu tu macam dah tak berminat je dengan perempuan. Mungkin dia masih teringat kot kesunang dia. Yang awak ni asyik tanya pasal Pak Usu saya je ni kenapa? Tak adalah, saya tanya je. Ni, petang ni kita pergi hospital, kita pergi tengok baby Abina. Okey. Bang, kenapa ni saya tengok abang menong aja? Apa yang dipikirkan ni? Semalam aku pergi ke rumah Razak. Tapi rumah dia berkunci. Pemangga. Dia keluarlah tu kot. Kalau ia pun dia keluar, takkanlah sampai bermangga-mangga. Nak ke mana pula ni? Aku nak ke rumah Razak nak tengok sekali lagi. Lah bang, cubalah tunggu 2-3 hari lagi. Tengok macam mana. Kalau lah aku dekat kampung, dapat juga aku turun sawah. Ni kat sini, nak keluar pun tak tahu gimana. Tutup je. Jadi aku tak buat apa-apa. Aku baca buku.
Ku himpun waktu ucapan. Dah. Ya, Datuk. Boleh saya tolong? Aminah mana? Oh, Aminah cuti bersalin semalam. So, dia dekat hospital sekarang. Oh, maknanya sekarang ni tak ada sekretari bertugas? Ada. Minggu lepas dah ada dah yang sekretari baru gantikan Puan Aminah. Tapi dia pergi toilet kot. Tak boleh rehat dekat pantry. Oh. Datuk nak jumpa Cik Zara ke? Ya, saya. Sekejap saya maklumkan dekat Cik Zara ya. Okey. Seluruh jiwaku. Ku ingin benar bersama denganmu dan kau pun menjauh. Tiba-tiba kini kau telah berubah. Apakah salahku? Oh, kau Jana. Tolong panggilkan Cik Zara. Kata Datuk Khalid nak jumpa dia. Awak sudah pergi buat, saya nak pergi. Jana. Kau pergilah. 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 Pergi. akan tetap terjadi. Assalamualaikum. Razak. Assalamualaikum. Oh, Razak. Mana pula perginya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik, ni Cik Razak ke? Ya, saya cari Razak. Dia nampaknya tak ada kat rumah pula. Rasa saya Razak dah seminggu saya tak nampak. Oh, ya ke? Dia pergi ke mana? Tak tahulah. Razak ni semenjak tanah kebun tu terjual, entah mana dia menghilangkan diri. Encik ni siapa? Kenapa Cik Razak? Saya ni Abdullah, abang kepada Razak. Oh, susah saya nak cakap. Si Razak ni, dia jenis bawa hal diri dia aja. Tak apalah kalau macam tu, saya minta diri dulu. Pak Cik tinggal kat mana? Panggil Pak Cik ni Ayawan. Ayawan tinggal di ujung sana tu, di sebelah tanah Razak tu. Yalah, saya minta diri dulu lah ya. Singgahlah ke rumah Ayawan. Jom kita singgah ke rumah Ayawan kejap. Kita minum air. Saya setuju dengan cadangan Datuk tadi. Terima kasih. Sebenarnya memang itu cara yang sepatutnya kita lakukan. Ni, jemput minum. Datuk, minum.
Sekejap. Saya rasa saya pernah jumpa awak. Itulah, saya pun macam pernah jumpa dengan Datuk. Tapi dia kat mana? Mungkin pernah duduk serupa je kot. Kan Datuk? Mungkin. Tapi walaupun bukan orang yang sama, tapi saya pasti rasanya saya pernah jumpa awak. Tak apa Datuk, saya sama buat kerja balik ya. Ya. Jemputlah minum. Encik ni siapa nama? Panggil Dolah pun tak apa. Dolah, Ana. Minumlah, Encik Dolah ya. Ya, terima kasihlah Mak Wan susah-susahkan diri je. Yalah. Ayah Wan tahu juga yang si Razak tu ada abang dekat kampung seberang. Tapi tak pernah berjumpa. Manalah Ayah Wan tahu yang kau ni abang pada si Razak. Razak tu dulu bagus budaknya. Tapi semenjak dia tinggal seorang ni, agaknya mungkin disebabkan tekanan hidup, membuatkan dia hidup sekarang ni tak tentu arah. Mungkin semuanya salah saya, Haiwan. Sebab saya banyak mengatur hidup dia dulu. Sebab itulah hidup dia sekarang ni tertekan. Semuanya punca daripada saya. Saya yang banyak menyusahkan hidup dia. Sebab itulah sekarang ni saya nak ajak dia tinggal dengan saya. Lagipun bukan apa, saya tengok rumah yang dia tinggal sekarang ni pun dah rupanya tak macam rumah dah. Baguslah kalau begitu. Yang kerur tu dijegenihkan. Kita ni adik-beradik kalau boleh biar bersatu. Yalah, hidup ni pun bukan lama sangat. Entah besok, entah dia, entah kita. Tak tahu siapa yang tak ada. Aku macam pernah nampak Datuk tu. Kat mana? Weh. Kau buat apa? Tengok kami macam bomoh kalau aku tengok. Kau jampi Bukan. Saya tengah fikir kat mana saya nampak Datuk tu. Kenapa awak pandang saya macam tu? Tadi tu Cik Zahir nak buat apa dengan kau? Mana ada apa-apa, tak ada apa-apa pun lah. Cik Zahir nak morat. Awak, kejap. Saya ingat saya ada kerja nak kena buat. Kejap tau awak. Dulu. Aku ni asal nak gosip je. Orang lari. Seorang lagi lah aku. Kenapa, Datuk? Baru saya ingat dekat mana saya jumpa dengan setiausaha baru awak ni. Kat mana? Dekat parking restoran. Masa tu, dompet saya tercicir. Dia yang jumpa dan dia pulangkan pada saya. Bagus. Sekarang ni dia dah jadi setiausaha awak. Bukan senang kita nak cari orang yang jujur macam dia sekarang ni. Ayawan, terima kasihlah atas nasihat Ayawan dan juga minuman ni.
Nanti kalau Aiwan senang-senang ke kampung seberang tu singgah kat rumah saya. InsyaAllah. Baguslah begitu. Kalau kau adik-beradik boleh bersatu. InsyaAllah. Agaknya Mak Wan kat dapur tu. Tak apalah. Kian salam banyak-banyak dengan dia. Ucapkan dia terima kasih lah. InsyaAllah. Nanti Aiwan cakapkan, Iyalah. Kenapa? Ada barang tinggal ke? Aiwan? Ya. Gambar tu apa kena-mengena dengan Aiwan? Yang anak laki-laki tu, itu anak laki-laki Aiwan, Taufik nama dia. Anak sulung Aiwan. Dan yang sebelah dia tu, isteri dia, Tengku Zarina. Diorang tinggal kat mana sekarang ni? Anak laki-laki Aiwan tu dah 7 tahun meninggal. Dan Tengku Zarina pula tinggal di KL. Dia tinggal sama dengan satu-satunya cucu Aiwan bernama Ariel. Saya minta diri dulu lah ya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Senang-senang sud datanglah ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Kenapa bapa Jannah bila sangat nak abang nikah dengan Jannah? Sebab semua tu dah termaktub dalam perjanjian abang dengan papa Jannah. Awak dengan Tengku Zarina ada membuat perhubungan tanpa pengetahuan arwah Taufik. Jannah akan layan abang seperti mana seorang suami berhak mendapat layanan daripada isterinya. Aina, Izari dengan Damia kahwin hujung bulan ni sebelum perut Damia besar. Terbenam sudah asmara.